Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan dalam kes 1MDB membabitkan Najib Tun Razak yang sedang meringkuk di penjara. Tak sudah-sudah tentang 1MDB. Walau bagaimanapun, selepas Najib mendapat pengampunan 50% dan pengurangan denda, kini nasib beliau semakin hari semakin malam. Ini apabila keterangan demi keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu, bekas peguam 1MDB, kini makin membuka pekung yang banyak tersembunyi sebelum ini. Kalau sebelum ini kita pernah mendengar Najib Tun Razak menafikan mengenali Jolo, dalam keterangan Jasmine Lu baru-baru ini, nampaknya pekungnya terbuka lagi apabila memang Najib mengenali Jolo. Selain daripada itu, apabila bercakap tentang surat daripada Putra Arab, rupa-rupanya tidak wujud pun surat itu, ianya hanya ditulis oleh orang yang diarahkan oleh Jolo. Dan terkini, 1MDB ditipu masukkan dana ke syarikat palsu. Ini yang berlaku. Bayangkan, syarikat kepunyaan negara ini, 1MDB ditipu masukkan dana ke syarikat palsu. Bekas peguam 1MDB, Jasmine Lu, hari ini memperincikan bagaimana syarikat pelaburan strategik itu diberdayakan dengan memindahkan sebanyak ES 576,943,490 ke dalam syarikat luar pesisir palsu yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo. Jasmine yang memberikan keterangan sebagai saksi ke-50 pendakwaan berkata, 1MDB melalui syarikat anak syarikatnya 1MDB Energy Limited memeterai perjanjian usaha sama dengan Abar Investment PJS Abu Dhabi dan syarikat induknya International Petroleum Investment CEO PIC dalam sektor tenaga. Beliau membacakan pernyataan saksi berkata, pada April tahun 2012, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Abar Investment PJS Abu Dhabi Muhammad Badawi Al-Muhusani datang ke Kuala Lumpur dan berjumpa CEO 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Helmi di pejabat 1MDB dan kemudian berjumpa dengannya. Jasmine berkata Muhammad Badawi memberitahunya bahawa beliau akan berjumpa Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri bersama-sama Jolo dan memaklumkan segala perjanjian akan dibuat dengan 1MDB adalah menggunakan satu anak syarikat Abar Investment PJS Abu Dhabi iaitu Abar Investment PJS Limited. Katanya, beliau meminta dokumen yang menunjukkan dan mengesahkan ia adalah satu anak syarikat sebagai rujukan dan Muhammad Badawi menyuruhnya berhubung dengan Wayuni Siah daripada BSI Bank Singapura kerana Siah adalah pegawai bank yang membantunya menubuhkan anak syarikat itu. Saya menyemak dan mendapati dokumen berkaitan dengan Woni yang mengesahkan perkara itu. Jadi, perjanjian option agreement dan Collaboration Agreement for Credit Enhancement CAC yang saya sediakan adalah merujuk kepada ikatan perjanjian antara 1MDB Energy Limited dengan Abar Investment PJS Limited, katanya. Bagaimanapun dalam perbicaraan sebelum ini, didedahkan bahawa Abar Investment PJS Limited adalah entiti palsu yang ditebuhkan oleh Jolo di Cyclus yang mana entiti sah yang sepatutnya mendapatkan dana itu dipanggil Abar Investment PJS tanpa limited. Jasmine berkata, seingatnya beliau memaklumkan perkara itu kepada Terence G, bekas Ketua Pegawai Kewangan 1MDB kerana beliau yang akan melaksanakan perjanjian dan meminta Terence berhati-hati kerana ada dua nama syarikat yang seakan sama. Saya memberitahunya ada dua syarikat dengan nama kelihatan serupa. Semua dokumen untuk usaha sama ini kemudian ditandatangani Syahrul Azral pada 21 Mei tahun 2012.
berhubung aturan pengiriman wang dan pembayaran sebanyak AS 576,943,490 daripada 1MDB Energy Ltd kepada Abar yang palsu. Saya tidak pernah mengendalikan sebarang kiriman wang kerana ia tanggung jawab Jabatan Kewangan diketuai Terence pada masa itu, katanya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datu Collins Lawrence sekira bersambung Jumaat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Sultan bertitah. Polemik tentang enakmen jenayah syariah yang telah dipolitikkan, yang telah diputar belitkan, yang telah ditunggang, yang telah diguna untuk mengelirukan ramai pihak, termasuklah rakyat, harus dinoktahkan. Ini telah diseru oleh pelbagai pihak, termasuklah undang-undang, pengamal undang-undang. Hakim pun dah kata, tolong berhenti. Anwar Ibrahim pun dah kata supaya harus dinoktahkan. Tetapi biasalah, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang ada manfaatnya, mula mengambil kesempatan di atas kesempitan. Mereka menjadikan isu ini untuk diputar belit, untuk mahu menarik perhatian. Maklumlah, perkara ini paling senang untuk diguna untuk menarik perhatian, untuk menarik sokongan. Tapi ke bawah duli Maha Mulia, Sultan Selangor akhirnya bertitah tepat pada waktunya. Sehingga Anwar Ibrahim kata, titah ke bawah duli Maha Mulia Sultan Selangor tepat pada waktunya berkaitan dengan enakmen tersebut. Ini ini apabila Sultan bertitah, kita semua perlu hormati keputusan mahkamah dan bertenang. Saudara-saudara sekalian, Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah bertitah, menggesa semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Siapapun Anda adalah pengamal media, Anda ialah ahli politik, Anda ialah ahli parti pembangkang atau sebagainya, berhentilah menggunakan perkara itu. Kerana Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang tertinggi, telah mengambil keputusan. Jadi, apa nak kata lagi? Yang paling penting ialah ambil iktibar, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Berhati-hatilah Dewan Undangan Negeri menggubal sesuatu undang-undang atau enakmen supaya tidak berlanggar dengan perlembagaan persekutuan. Kerana kita tahu, dalam Malaysia ini kita ada bidang kuasa tertentu yang tidak boleh dilangkaui. Dewan Undangan Negeri tidak boleh melangkaui perlembagaan. Begitu juga kerajaan persekutuan tidak boleh campur tangan untuk urusan-urusan negeri yang lain. Jadi kalau dah tahu tentang pembahagian itu, jangan pula pura-pura tak faham. Seperti mana dalam satu laporan portal berita yang menulis, adakah Abdul Hadi dan Taqiyuddin tak faham atau buat-buat tak faham? Tapi ramai yang yakin, khususnya Taqiyuddin. Taqiyuddin bukan tak faham, tapi ramai yang kata buat-buat tak faham. Tapi apabila bawah duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor bertitah supaya kita menghormati undang-undang, siapapun Anda itu pengamal politika ataupun Anda ialah pembuat parodi, janganlah membuat melampaui batas. Yang terkini kita dikejutkan dengan berpuluh-puluh laporan polis telah dibuat di seluruh negara, kata laporan daripada Amanah. Mereka menggesa supaya di seluruh negara membuat laporan polis terhadap Didi Chronicle, seorang content creator, pempengaruh yang pro Perikatan Nasional, yang telah pun dikatakan didakwa
seperti menghina keputusan, menyindir keputusan Mahkamah Persekutuan. Sehingga kan perkara tersebut memakan diri Didi Chronicle. Walaupun Didi Chronicle sudah membuat permohonan maaf, sudah memadam video parodi tersebut, walau bagaimanapun pemuda amanah tidak dapat membuatkan perkara itu berakhir begitu saja. Mereka tetap membuat laporan polis dengan alasan supaya perkara itu jadi pengajaran kepada ramai orang. Perkara itu tidak akan berulang lagi. Kalau nanti dimaafkan begitu saja, kata mereka, nanti akan berulang dan berulang lagi. Jadi itu adalah pengajaran. Bukan saja kepada Didi Chronicle, kata pemuda amanah, tetapi juga kepada semua orang yang suka mau buat parodi kah, buat konten kah, atau sebagainya, supaya lebih berhati-hati, tidak mempersenda atau menyindir keputusan mahkamah ataupun apalagi berkaitan dengan 3R di Malaysia. Jadi diharapkan nanti apa yang dibuat itu tidak akan berulang. Dan kita berdoalah supaya rakan kita, yaitu Didi Chronicle ini, dapat muhasabah diri selepas ini. Dan dengarnya kita berdoalah supaya semua laman sosial Didi Chronicle tidak disekat oleh Kementerian Multimedia Komunikasi. Harap-harap tidak disekatlah. Kalau disekat nanti membawa kerugian besar kepada Didi Chronicle lah. Tetapi ramai juga netizen yang mencadangkan supaya mana-mana orang yang sudah didakwa seperti itu, tutup saja laman sosial mereka, kata netizen-netizen di luar sana. Kita sambung lagi. Titah Baginda itu dikeluarkan. Titah Sultan Selangor dikeluarkan kira-kira seminggu selepas Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 daripada 18 peruntukan jenayah syariah Kelantan terbatal kerana melampaui kuasa negeri. Dalam menangani isu yang berbangkit ini, apa yang lebih penting ialah usaha kita dalam mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dengan mengkaji kaedah memperluaskan kompetensi Badan Perundangan Negeri dan mengubal undang-undang jenayah untuk mengubal undang-undang jenayah syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan Titah Baginda. Inilah yang kita kata tadi, ambil iktibar, bukannya dipolemikkan dan dipolitikkan. Ambil iktibar, berhati-hati bila menggubal satu undang-undang supaya tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang dipengerusikan Baginda bersidang di Putrajaya hari ini. Ia turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Agama Muhammad Naim Mokhtar. Sementara itu, Baginda juga bertitah kajian juga perlu dibuat sekiranya ada keperluan memindah perlembagaan atau undang-undang bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri termaktub secara jelas. Baginda juga menegur tafsiran pelbagai pihak termasuk yang menimbulkan polemik sehingga mengelirukan umat Islam. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai detik Black Friday, Jumat hitam kepada undang-undang jenayah syariah Islam di negara ini. Beta tidak berhasrat untuk turut sama terlibat dalam polemik tersebut, titah Baginda tanpa menyebut mana-mana pihak. Sejurus lepas keputusan kes yang difailkan Nik Elin Nik Abdul Rashid Jumat lalu, PAS menggelar hari itu sebagai Jumat hitam atas alasan ia akan turut mengancam enakmen negeri lain. Sementara itu, Sultan Syarafuddin juga bertitah Baginda telah disembah maklum bahawa jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam sedang meneliti persoalan itu. Antaranya melaksanakan kajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi, termasuklah analisis terhadap perundangan undang-undang, peruntukan undang-undang yang sedia ada secara menyeluruh, mengkaji keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi serta membincangkan isu-isu tersebut secara terperinci. Baginda juga mencadangkan dan membuat pengesyuran tentang kaedah penyelarasan yang terbaik dan harmoni terhadap isu kompetensi Badan Perundangan Negeri
untuk menggubal undang-undang Islam serta bidang kuasa mahkamah syariah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan mengkaji kaedah memperkasakan bidang kuasa mahkamah syariah. Antara hujah Mahkamah Persekutuan dalam membatalkan perundangan enakmen tersebut adalah Dewan Undangan Negeri Kelantan telah melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri, Senarai 2, Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.